Astaghfirullah. Astaghfirullah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Ya Allahu biha, ya Allahu biha bihusnil khatimah. Wa ila hadrati Syekh Bahauddin Nasyabandi rahimallahu ta'ala anhu, wa ila hadrati Syekh Abdul Wahab Rokan qaddasallahu sirruhu, wa ila hadrati Syekh Hashim Asyarbani radhiyallahu ta'ala anhu, wa kullu muallimina wa ustazina wa murabina wa masyakhina wa minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Lahumus syai'un lillahi fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah kita sambung lagi. Hari ini kita sifat salbiyah yang kedua, yakni baqa, kekal. Kita belajar bab kekal ni, kena ingat tak ada makhluk dalam muka bumi yang kekal melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala sahaja. Itu kita belajar baqa. Jadi kita belajar baqa ni nak bawa balik baqa ni, kita pegang sungguh-sungguh, beri jelas siapa yang baqa, siapa yang fana, yang binasa. Jadi hidup kita akan tenteram, hidup kita akan selamat, hidup kita tak diganggu oleh masalah dunia. Sebab dah kena Tuhan. Ya, dah kena Tuhan. Jadi kita sambung balik. Qala musannifu rahimallahu ta'ala anhu. Maaf lah yang lambat sikit dah. Saya itu pun kena laju jugalah. Lambat ya, minta maaf. Jenuh macam mana nak buat tak lambat. Jenuh. Yalah kan. Wayajibu, dan kata musannaf rahimallahu ta'ala anhu, wayajibu, dan wajib fi akli, pada akal kita kata wajib. Sebab hukum akal ni 3: wajib, mustahil, harus. Itu bahasa mudahnya kan. Jadi wajib, akal tak boleh terima sebenarnya. Kalau kita jaga akal betul-betul, akal kita tak boleh terima. Fi haqqihi ta'ala, wajib pada hak Allah Ta'ala itu al-baqa'u, baqa, kekal. Wajib pada zat, pada ada Allah Ta'ala tu kekal. Masuk kekal ni tulis sikit. Dia ada dua makna, ubuh makna lagi biar kita banyak faham. Kan? Tiada dihubungi oleh tiada. Itu perkataan tauhidnya. Baqa ni tiada dihubungi oleh tiada. Itu masuk baqa. Tiada dihubungi oleh tiada. Maksudnya tiada ni tak ada berhubung dengan dia. Tak ada kena mengena dengan dia, tak ada hubung kait dengan dia. Tapi kalau kita ni berhubung dengan tiada. Dulu tak ada. Zaman Prameswara tak ada lagi.
Zaman lagi bawah lagi tak ada lagi. Halaman atas sikit tak ada lagi. Tapi dia dulu pun ada, sekarang ni pun ada, akan datang pun ada. Tak jumpa tak ada. Jadi dia ada. Kalau akal kita betul-betul combine kan, kita betul combine, jadi dia ni ada, tak ada masalah. Kan? Duit kita tak ada, Allah ada. Kan? Apa nama? Kawan lari pada kita, Allah ada. Orang tipu kita, Allah kekal. Jadi kita bawa sifat 20 ni dalam kehidupan. Kita bertauhid. Bukan semayang je. Kalau setakat semayang je, senang benar lah. Lepas semayang tu ada cerita. Sebelum semayang tu ada cerita dengan Allah Ta'ala. Tu orang tanya pondok saya, Ustaz, pondok Ustaz ni nak hantar budak-budak ke mana? Kalau negeri ni ke mana? Saya tak ada. Saya tak hantar mana. Saya hantar kepada Allah dan Rasul je. Hantar kat situ. Dah demo tu tak ada duit. Kalau demo ada Allah dan Rasul, selamat. Demo tu jadi kaya kalau ada Allah dan Rasul, selamat. Hantar situ. Hantar Allah dan Rasul. Hari-hari duk siram tauhid. Benda tu rasa. Semayang ni berasa. Apa yang kita buat ni berasa. Allah. Ni kita belajar kekal. Jadi kalau ikutkan bahasanya, tiada dihubungi oleh tiada. Tak ada kena-mengena dengan tiada. Jadi Allah ada. Walaupun rumah kita CCTV tu rosak, Allah ada. Tak payah risau. Itu maksudnya. Dobit lagi. Biar boleh tulis je lah ya. Sebab biar kita bawa benda ni sampai selama-lamanya. Kita belajar ni kena banyak benda lagi saya nak kongsi. Wajib bagi ada Allah Ta'ala itu kekal. Itu maksudnya wajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'. Maksudnya wajib bagi ada Allah Ta'ala itu kekal, tidak berubah. Dia yang maha awal dan dia yang maha akhir. Tu al-awal wal akhir Allah. Maksud itu namanya baqa'. Wajib bagi ada Allah Ta'ala itu kekal, tidak berubah. Tu ulangannya. Wajib bagi ada Allah Ta'ala itu kekal, tidak berubah. Kekal tu maksudnya tidak berubah. Bukan mati, hilang, tidak berubah. Kita ni berubah. Berubah macam mana? Kita ni roh kita ada. Kemudian mati esok. Ada tak lagi? Ada di mana? Bukan ada di dunia, ada dalam kubur. Esok ada di padang mahsyar, esok ada di sirat, esok boleh ada di syurga, boleh ada na'udzubillah, boleh. Ada tak ada? Ada. Kekal tak kita? Kekal. Kalau orang kafir pun kekal dalam neraka. Adalah kekal tu. Bukan itu. Berubah. Bila berubah, Allah Ta'ala tak berubah. Kita berubah. Itu maksudnya kekal. Allah Ta'ala tu tak berubah. Kita yang berubah. Cuba tengok. Kita hidup ni kan. Hidup. Kemudian mati. Mati ada tak kita? Di dunia memang tak ada. Tapi di dalam kubur ada. Lepas tu di mahsyar ada. Lepas tu di sirat ada. Lepas tu kalau orang Islam di syurga. Kalau orang kafir, na'udzubillah, di neraka. Kekal tak? Kekal. Kalau kata kekal tu. Tapi berubah. Allah Ta'ala tak. Ini yang maksud kekal. Jadi kita boleh diistilahkan kekal, tapi bukan kekal, dikekalkan. Dikekalkan. Cuma yang tak ada esok, yang betul-betul tak adanya binatang. Binatang dalam binatang sini hidup balik. Mana kambing yang tak ada tanduk, kambing yang ada tanduk masa dulu, kambing yang ada tanduk ni, tanduk yang tak ada tanduk, tukar balik. Yang tak ada tanduk ada tanduk, yang tak ada tanduk, yang ada tanduk tak ada tanduk. Tukar, belanggar. Bila belanggar dah, dia buat, lepas tu jadi tanah. Tu orang kafir kita, minta lah Tuhan nak jadi tanah dia. Tak boleh. Tak boleh. Gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi lagi, beri kejap ni. Tulis lagi. Poin-poin dia. Allah Ta'ala itu wujud selama-lamanya. Dan tiada penghujung bagi wujud Allah Ta'ala. Beri kejap lagi. Kekal lagi. Kita nak betul-betul kejap. Allah Ta'ala itu wujud selama-lamanya. Dan tiada penghujung bagi wujud Allah Ta'ala. Carilah. Sekali lagi. Allah Ta'ala itu wujud selama-lamanya
dan tiada penghujung bagi wujud Allah Ta'ala. Dia beri yang ni nak menguatkan kita. Kita belajar ni biar kuat. Biar kuat. Tambah zaman-zaman corona ni. Kena kuat. Apa yang kuat? Iman yang kena kuat. Iman yang kena kuat. Dia nak uji. Bukan, apa tak lulus tu bukan sebab soalan. Tak lulus tu sebab orang yang jawab soalan tu tak erti. Tu tak lulus. Bukan salah soalan. Salah yang tak erti tu. Tengoklah, ada yang lulus, ada yang hidup. Kalau ikutkan maklumat, wallahualam lah betul tak betul maklumat. Facebook ni betul kadang betul. Banyak dah orang Islam kita cuba untuk murtad. Dan memang pusat-pusat kaunseling ni memang tiap-tiap hari dia ajukan soalan tu. Yang heran tu murtad pergi agama Kristian pula kan. Memang inilah Kristian dah cucuk daun sikit. Tu kalau kita tak ada tauhid betul-betul habis. Ni nak kena jaga tauhid, bawa betul-betul tauhid. Jangan salahkan siapa, salah tu. Itu dulu sebelum tenang, tak ada kacau, tak ada cerita pasal tauhid betul-betul. Bila dah macam ni, susahlah. Nak masuk tu susah. Kalau dari kecil tak diisi tauhid, nak masuk tu susah. Nak masuk tu susah. Kalau betul-betul isi tauhid senang. Susah. Kalau di Yaman tu 2-3 kali ganda dia susah pada kita. Tapi relax. Malahan lagi kuat ibadat. Lagi hebat ibadatnya. Lagi akhlaknya dahsyat. Tu. Kita baru sikit kan. Peti roja. Duit ada lagi sikit-sikit. Ni dia. Sebab nak senang. Bila senang tak kenal Tuhan. Lepas tu susah pun tak kenal Tuhan. Ni memang masalah lah. Baik. Lagi wajib pada akal kita, pada hak Allah Ta'ala tu al-baqa, kekal. Dah tahu dah kekal ya? Kekal yang tak berubah. Bukan kekal yang berubah-ubah. Tu. Jadi Allah tak, dia musnah nak cerita apa? Ni benda yang dia tak cerita. Jadi maksudnya mustahil Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Tu yang pertama. Nak cerita dari kalam yang di sebaliknya. Dia musnah nak cerita kat kita, mustahil wujud Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Tulis satu. Tu. Makna yang tersirat. Mustahil wujud Allah Ta'ala itu ada kesudahan. Mustahil. Kena pegang ni. Kenapa saya ulang benda ni? Sebab nak beri letak dalam hati ni. Dalam hati sanubari ni bagi letak. Bila kita letak di situ, jadi apa yang mendatang ni kita dah boleh selamat. Orang panggil vaksin lah. Cara orang panggil vaksin. Jadi bila ada vaksin ni, masuk apa unsur-unsur jahat ni, dia lawan. Nampak? Bila tak ada vaksin ni, ada bahaya. Pada adat. Kang kata pula, pada adat. Gitu. Boleh faham? Orang boleh faham. Lepas ni tengok sesuatu, tengok dengan Allah. Jangan tengok sesuatu dengan makhluk. Orang tu tak pasal-pasal ngata kita. Jangan pening kepala. Pasal apa dia kata aku ni? Aku tak bersalah pun. Jangan cakap macam tu. Aku bersalah tu dia kata tu. Alhamdulillah. Cepat-cepat sedar. Dia kata kalau kita jenis kuat mengumpat. Kita tengok betul ke tu. Kalau betul, berhentilah. Kalau tak betul, Alhamdulillah. Selalunya betul lah. Tu kan. Baik. Kedua, mustahil juga ada suatu yang berkuasa. Mustahil juga ada suatu yang berkuasa. Yang berkuasa, yang kekal macam wujud Allah Ta'ala. Mustahil juga ada suatu yang berkuasa, yang kekal macam wujud Allah Ta'ala. Mustahil. 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 Jadi contoh, saya kalau suami agak isteri saya seronok dengan suami saya baik, saya seronok hidup kami kena. Suatu makhluk tak kekal. Tengah seronok pom, masalah letak. Tak kekal. Tu tak kekal. Jangan main-main. Yang kekal Allah Ta'ala. Jadi kita kadang-kadang bila kita belajar hari ni, buang makhluk yang ada Allah. Allah insya-Allah kalau boleh lah. Insya-Allah. Baik.
Lagi, ini semua nak kena letak dalam hati kita. Kalau tak boleh banyak, ambil satu. Banyak sangat saya bagi, nak ambil satu. Sebab kita nak pakai hak mana tu terpulang. Kita nak pakai hak mana ni terpulang. Sebab benda-benda luar ni masuk sekarang ni berdahsyat. Tu kita alhamdulillah kuat lagi mengaji, kuat lagi mengaji. Tu yang virus ni dia membuatkan dua firqah manusia dalam virus corona. Yang pertama, orang ni dia kena ancam dengan virus, dia pergi jumpa Tuhan. Dia pergi ingat Tuhan. Dia pergi ke Tuhan. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Ini orang selamat. Yang kedua, dia langsung dengan virus tu je. Matilah virus, matilah virus, matilah virus. Ni dia. Jadi dalam virus ni ada dua golongan. Satu jadi beriman seiman-imannya. Lagi yang kedua, na'udzubillah, syirik sesyirik-syiriknya. Ni yang takut ni. Itu yang kita risau. Kita risau akhir kesudahan ikut mana. Dari kecil Islam sampai ke 60 umur Islam. Bila nak mati, na'udzubillah, Allah tak guna hidup, tak guna 60 tahun. Baik masa kecil dia tutup hidung, tutup mulut, mati tanam. 60 tahun yang sia-sia. Ni takut ni. 20-30 tahun yang sia-sia. Hak tu. Tu kena pandai. Macam apa sahabat Nabi seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni asalnya Abdul Onam, nama sebenarnya. Nabi dengar pun tak sedap, Nabi tukar Abdul Rahman. Panggil Abu Hurairah. Nama Abdul Ghanam panggil. Orang cerdik Abu Hurairah. Satu hari tahu macam mana Nabi sayang sangat kat dia. Oi Abu Hurairah, mari sini. Ya. Kamu panggil dua orang lagi kawan kamu, aku nak tolong aminkan doa kamu. Jadi 3 orang semua, dia 2 orang. Oh seronoklah Nabi nak amin. Siapa tak nak? Makbul. Ni orang cerdik Abu Hurairah. Panggil. Sahabat dia kata jangan doa apa. Nanti lepas Rasul kita doa lah. Sahabat yang pertama pun doa. Punya lama. Nabi kata doa. Hei, Nabi doa. Tak macam-macam lah. Lah udah. Amin. Nabi doa. Nabi amin kan. Pada sahabat yang kedua. Lagi lama hak pertama tu. Tak tahu minta macam-macam dah. Handphone dah. Apa dah semua dah minta lah misalnya. Handphone, minyak, apa semua minta habis. Lama. Nabi pun udah amin. Tiba tentang Abu Hurairah, ya Allah, dia kata apa yang sahabat aku minta yang pertama, dia minta yang kedua, dan tambahkan aku faham dalam ilmu. Udah, itu saja. Amin, semua dia dapat. Ni cerdah. Dia rangkum sekali. Jadi cerdah. Tu kita senang. Kita nak doa banyak-banyak susah. Dan kita pun tak merasa orang hilang pisang, orang hilang seluar, orang hilang apa. Ya Allah, segala yang umat-umat muslimin seluruh dunia doa kan, macam itulah aku doa. Amin. Habis kan, betul tak? Orang kena jeman campur, kita pun amin, kita doa orang. Itu orang cerdik. Itu Abu Hurairah cerdik. Itu penghafal paling banyak kan. Itu nama berkat. Orang kata berkat, orang setengah-setengah orang tak percaya. Itu berkat. Orang ni punya lama ya doa. Orang ni pun punya lama doa. Dia sikit je, rangkum je, habis. Ni Abu Hurairah. Ni sahabat lah. Kita kena buat Islam ni kena fikir macam tu. Tu macam apa sahabat Sultan, kenapa 300,000 sekali baca 100,000? Sebab tu lah, bilangan pokok, bilangan batu, bilangan makhluk, bilangan ni, bilangan. Banyak mana aku bilangan tu, banyak tu lah aku berselawat. Tu kan susah dia nak selawat sampai 300,000, bukan dia lah. Jadi itu cara kan. Baik. Tu bawa balik tu. Itu ilmu tu saya bagi tu. Bawa balik, pegang sungguh-sungguh. Lah ni ya Allah, apa yang saja orang muslim minta, orang Islam minta, yang berdoa, itulah aku minta. Kau terima ya Allah. Udah. Tu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah settle. Itu jangan tinggal. Nak doa lain dia lah. Tu kita bawa orang tauhid ni, bawa roja senang. Bila mengaji ni baik. Tiada selain daripadanya kekal tanpa bantuannya. Tiada selainnya daripada Allah kekal, boleh kekal tanpa bantuan Allah Ta'ala. Ingat tu ya. Ingat tu, kita ni dia kekal lagi, masih dihidup lagi, tak dipindah lagi ke kubur. Allah punya bantu. Allah punya bantu. Cubalah pakai baju ingat Allah, makan nasi ingat Allah, nak minum ingat Allah, ingat dia. Nanti Allah akan beri satu perasaan pula, rasa dia. Kita ingat.
Lupa ingat balik, lupa ingat balik, lupa ingat balik. Itu orang belajar tauhid. Kan? Tauhid ni kena macam tu. Kan? Hari ni kita belajar kekal. Jadi ingat, Allah yang kekal, makhluk tak kekal. Allah yang kekal, makhluk tak kekal. Tu kadang-kadang kita lupa Allah yang kekal, dia beri yang makhluk tak kekal. Rosak peti air tu. Beli sampai 3,000, pakai 2 minggu rosak. Berapa? Oh, peti air aku. Pam. Dia beri rosak. Dah panas, tak ada sejuk. Sebab apa? Aku yang kekal. Ingat yang kekal, jangan ingat yang tak kekal. Banyak ingat yang kekal, jangan ingat yang tak kekal. Baik, habis itu. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-baqa'u. Habis. Satu bab habis dah. Kan? Baqa' ni maksudnya wal awwalu wal akhiru kalau dalam Quran. Al-Hadid ayat nombor 4, ayat surah Al-Hadid ayat 4. Kan? Wal awwalu wal akhiru. Tu. Minta maaf, bukan 4-3. Wa maknahu, bermula maknanya. Kalau hadis Nabi, Allahumma anta akhir falaisa ba'daka syai'. Tu dia punya hadis. Allahumma anta akhir falaisa ba'daka syai'. Tu. Okey. Wa maknahu, bermula maknanya, annahu ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala itu, ini baru huraian dia, la akhiralah, tidak ada kesudahan baginya. Tidak ada kesudahan. Maksudnya tidak ada binasa dahulu, binasa sekarang, binasa yang akan datang. Itu maksudnya la akhiralahu, maksudnya tidak ada binasa yang dahulu, tidak ada binasa sekarang, tidak binasa yang akan datang. Itu maksudnya la akhiralah. Jadi dia yang kekal. Jadi kita punya Tuhan kekal, tak ada berubah-ubah. Kalau makhluk berubah, ingat, jangan pegang dengan makhluk. Bila kita dah belajar bab Baqarah ni, pertama nanti saya akan bagi, jangan pegang dengan makhluk, jangan letak harapan sepenuhnya dengan makhluk, sebab dia tak kekal. Jadi berletak harapan dengan Allah Ta'ala bisa. Wadidduhu, dan lawannya. Yang lawan ni maksudnya, kan? Lawannya maksudnya perkara ini tidak boleh ada di Allah Ta'ala. Itu maksud lawan. Perkara ini tidak boleh ada di Allah Ta'ala. Itu makna dia lawan. Perkara ini tak boleh ada dengan Allah Ta'ala. Jangan ada. Maksudnya kalau kita rasa makhluk ni kekal, itu tanggalkan dengan sifat salbiah Baqarah. Itu yang kita, salbiah ni dia nak menanggal yang tak layak dalam hati kita. Kadang-kadang kita rasa kekal, buat rumah besar-besar kekal, buat ini kekal. Jadi bila kita belajar kekal, makhluk ni tak kekal, yang kekal Allah. Itu nak tanggalkan tu. Buangkan benda yang dalam yang kata makhluk kekal ni. Itu bila kita kata Allah kekal, makhluk automatik tak kekal. Dia kadang-kadang saya rasa dia duduk kekal sini lah. Saya rasa dia duduk kekal sini lah. Dah buat rumah ni nak duduk kekal. Tengok-tengok masih bulan 12 banjir masuk. Aduh, nyesek sungguh. Tak kekal. Ni buang. Kalau kita ada rasa makhluk ni kekal, ataupun kita ada rasa berharap dengan makhluk ni, harapan yang sepenuhnya, baca wal awalu wal akhir. Ingat tu balik, wal awalu wal akhir, Allah saja. Harapan makhluk tu biarlah harapan sikit-sikit je, harapan dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala izinkan, saya kekal lah. Kalau dia tak izinkan, saya gitu kan. Tu kekal. Baik. Wadiduhu fana, maksudnya binasa kan. Sirna dalam kitab tu, ataupun fana, binasa, iaitu boleh berubah-ubah. Fana ni maksudnya berubah-ubah. Fana maksudnya berubah-ubah. Jadi Allah Ta'ala lah yang tak berubah-ubah, yang makhluk berubah-ubah. Daripada kecil besar tua bangka mati, berubah, mati pula kan. Duduk di dalam kubur, naik pula. Itu dia. Jadi kitalah tak kekal. Jadi bila kita tahu fana ni letak dalam hati, makhluklah yang akan binasa. Masuklah aku ni pun akan binasa. Bila akan binasa, apa nak bawa? Itu je kena settle. Benda lain. Baik. Dalil mana? Wa dalilu ala zalika. Ini bukti untuk mengejapkan iman kita. Tapi kalau kita dah belajar tadi, dah hurai tadi, dah tak kejap dah. Tapi supaya dapat dalil fardu ain ni, dapat dalil fardu kifayah ni. Ni dalil fardu kifayah ni. Wa dalilu
Dan bermula buktinya ala zalika, di atas demikian itu Allah bersifat dengan kekal. Wajib fi haqqi Allah Ta'ala baqa annahu, bahawasanya ia Tuhan, lau kana fanian, andai saja. Jikalau dia boleh berbinasa ataupun berubah, lakana hadisan, nescaya ia baru. Maksudnya baru, ada permulaan. Hadisan tu ada permulaan. Ada permulaan. Kalau dia boleh fani, binasa, nescaya dia baru. Macam kita ni. Kita ni boleh binasa, masa baru. Wahwa muhalun, dan itu mustahil. Itu mustahil. Mustahil pada akal, tak boleh terima. Itu jawapannya. Sebab itu Tuhan kena kekal. Kalau Tuhan tak kekal, maka kita tak ada tempat untuk meminta pertolongan, meminta hajat. Sebab tak kekal, dia tak boleh nak buat apa. Yang tak kekal ni semua lemah. Yang kekal adalah Allah Ta'ala. Baik. Itu dia punya makna dia. Jadi faham dah kita. Isbatkan kekal, tolakkan fana. Nafikan fana. Tolak, isbat. Lalu kita isbatkan, tetapkan, jazamkan Allah Ta'ala tu kekal. Jadi bila kita dah jazamnya, dia dah sifat salbiah ni dia tolak. Jadi dia dah tengok dah makhluk semua tak kekal. Kalau rosak apa benda, kalau hilang apa benda, dia tahu makhluk ni tak kekal dah. Gitu. Okey, tulis sikit. Tulis sikit kesimpulannya. Dah habis dah. Jadilah sikit-sikit, dia tak boleh lama. Kesimpulannya, apabila jazam yang betul. Jazam kita dah betul tentang baqa. Apabila jazam yang betul tentang baqa ini, maka seseorang itu akan merasakan nombor satu, kalau dia dah jazam yang betul sifat baqa, Allah ni kekal, jazam. Kalau kita tak jazam, kita tak rasa lagi lah. Itu je ceritanya. Kalau kita tak jazam, kita tak rasa lagi. Kita tak makan cabai tu tak rasa pedas lagi. Kan? Kita tak minum kopi tu tak rasa pahit lagi. Jadi dia yang pertama merasakan, nombor satu, apabila, saya ulang balik, apabila jazam yang betul tentang baqa, maka seseorang itu akan merasakan dalam hatilah, nombor satu, merasakan sifat pemurah Allah Ta'ala yang boleh mengekalkan kita itu. Kita akan merasakan sifat pemurah Allah Ta'ala itu yang boleh mengekalkan kita. Kita akan merasa sifat Allah ni pemurah yang boleh kekal kita, yang boleh adakan kita lagi ni. Kita akan rasa ijad, imdad. Ijad ada kan, imdad ni mengekalkan. Jadi kita rasa, bukannya kita minta dengan Tuhan nak kekal. Ada kita ular dia RM5, RM6, tak? Adakah? Ataupun kita ada minta, ya Allah kekalkan aku? Tak ada. Ataupun memang kita kena minta dia kekal? Tak. Dia pemurah, dia kekalkan. Ada sebabnya. Kita akan rasa sendiri, ya Allah, aku yang masih sihat ni lagi, masih ada lagi. Kita akan rasa macam tu kalau kita betul-betul jazamkan Allah Ta'ala tu kekal. Kalau saya tak rasa, belum lagi lah, belum jazam lagi lah. Ustaz ada rasa apa? Ada sedap tak sedap? Belum jazam lagi lah. Dia kalau jazam, dia akan hasil macam tu. Kita nak tengok hasil dia. Aku ni dah jazam belum? Habis macam mana nak jazam? Sekarang ni apa yang kita lihat, tengok fana. Apa yang kita lihat, tengok fana. Tapi di sebalik fana tu mesti ada dia. Itu cara bawa muraqabah ataupun muraqabah. Yang kedua, merasakan Allah Ta'ala selama ini. Merasakan Allah Ta'ala selama ini yang masih mengekalkan kita. Merasakan Allah Ta'ala selama ini yang mengekalkan kita. Allah Ta'ala yang selama ni yang bagi kita kekal, adakan kita lagi, masih lagi kita boleh bernafas, masih kita boleh ni, merasakan Allah Ta'ala. Bukan sebab saya berjogging, saya gym tengah-tengah malam tu, ataupun saya main basikal, kayuh basikal. Tak, saya jaga kesihatan, saya makan gula perang je, saya tak makan gula putih. Itu asbab dia. Tu kita akan merasakan selama ini dialah yang duk kekal. Selama ni dia yang duk kekalkan kaki kita. Tidak dah tengok kawan kita dah potong kaki, kencing manis dan sebagainya. Kita rasa. Kalau tak jazam lagi, tak akan rasa.
Ada rasa lah. Akan rasa macam ni. Tu. Yang ketiga ni, banyak lagi, saya beri 3 dah lah. Banyak-banyak orang kena bayar. Beri 3 cukup lah. Yang penting-penting, merasakan diri kita perlu pulang kepada Allah Ta'ala. Merasakan diri kita tu perlu pulang kepada Allah Ta'ala. Perlu balik kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu balik kepada Allah Ta'ala. Tu 3 benda tu. Kalau kita dah jazam, akan rasa ini yang seronok kena berkawan dengan orang-orang soleh ni, orang-orang soleh-solehah ni. Kita rasa dia bawa kita, dia pimpin tangan kita ke Allah Ta'ala. Kita buat maulid tu, maulid Rasul, kita rasa Rasul tu nak pimpin, huzbiyadi, tarik tangan kita ke Allah Ta'ala. Kita akan rasa macam tu. Rasul nak bawa kita jumpa Tuhan, nak bawa kita kenal Tuhan. Tu yang penting sekali. Tu 2 je. Kalau orang tanya, awak apa nama cita-cita saya nak kenal Allah, nak sayang Rasul, itu je. Yang lain ikut sekali. Tak payah saya kalau ada duit rasanya nak pergi Eskimo, tak payah cerita. Kita kenal Allah, kenal Rasul, minta je dia bagi. Minta je dia bagi. Tu tanda kita dah kenal Allah. Jadi kita doa pun ada apa? Ada orang kata apa? Ada point, ada makna. Tu Rasul kata, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'u. Siapa-siapa yang kasih nak jumpa Tuhan, saya Allah juga kasih dia nak jumpa dia. Tu. Ini akan nak jumpa Tuhan. Jadi bila dia sampai macam tu, kalau dia dapat betul-betul jazam, dia ada peringkat-peringkat lah, panjang lah. Lepas dia ada peringkat. Itu yang kami buat suluk tu, nak buat benda ni lah. Bukan cari benda lain, nak peringkat. Nampak orang ni mula-mula zikir hari pertama, nampak dia punya dengan makhluk banyak mana, dia punya dengan Allah Ta'ala banyak mana. Dia punya dengan Allah Ta'ala melampau kecil. Nampak. Apa yang nampak? Mula gelap, mula tak nampak, di rumah tak nampak. Tu saya kata, kenapa orang pelik? Orang tanya, kenapa Ustaz? Bila bersuluk pun nampak, bukan saya rasa macam ni, macam tu. Sebab di rumah banyak gangguan. Kalau suluk dah, handset pun dah letak ke tepi. Zikir, ya Allah. Nampak kecil mula-mula ni. Hari pertama banyak tu je, Tuhan je. Yang kedua dah, sakit. Dah seronok. Dia seronok dah. Yang menangis. Tu kita suluk. Dia nampak Tuhan tu banyak mana. Kalau kita nak tahu Tuhan kita banyak mana, sikit ke besar, angkat takbir, semayang. Allahu Akbar. Mana? Pasar malam. Mana? Virus corona. Tuhan banyak mana. Kadang-kadang angkat takbir. Itu je. Bila bersuluk ni tadi, bila berzikir ni tadi, kita mengasingkan diri dan baru dah. Nampak dah. Tengok orang lain pun berzikir, kita berzikir. Jadi benda tu dah jadi macam rutin. Kita malah-malah pun buat je lah. Tapi di rumah malah terus je lah. Tak ada galakkan. Tu baru tu je. Bukan nak jadi wali apa. Nak tengok banyak kita dengan Allah Ta'ala ni. Tu banyak dengan Allah Ta'ala. Tu ya, habis situ kan. Jadilah. Jadi tulis untuk apa, buah-buah untuk bawa pulang. Buah-buah ilmu bawa pulang. Kan. Jadi kalau yang tadi huraian ilmu, ini bawa buah ilmu. Yang pertama sekali, nak bawa pulang, sentiasa ingat kita ni tak kekal lama di dalam dunia ni. Tu dah satu dah. Banyak-banyak orang rugi. Kan. Sentiasa ingat kita ni tak ada kekal lama dalam dunia ni. Dalam dunia ni kita tak kekal lama. Ingat tu, sekejap. Dunia ni R&R. Kena ingat dulu. Bawa balik hak ni dulu. Bawa balik. Tengok rumah kita, aku tak kekal lama. Tengok duit dalam bank, aku tak kekal lama. Hak tu. Jadi bila tak kekal lama, apa nama nak bawa? Cari bekalan yang nak bawa kita kekal lama. Cari bekalan. Inilah dia bekalan. Salah satu saya kata dia, doa minta husnul khatimah. Tu doa minta husnul khatimah. Kadang-kadang orang tak tahu berdoa. Ya Allah. Ada orang tu tanya, saya nak doa apa? Astaghfirullahalazim. Doa dia tak tahu. Saya nak doa macam mana Ustaz? Ambil doa husnul khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Itu je. Kita ni tak tahu sudah dia. Bal'an ba'ura. Ilmu dia main canggih. Kalau pakai ilmu, Bal'am punya ilmu canggih.
Kalau pasal saya nak berkat, Abu Jahal lagi berkat. Rumah dengan Nabi bertempik melekat, lagi berkat. Nampak? Kalau pasal pangkat, nak Firaun lagi hebat. Nampak? Tidak. Kita kena minta. Ini kena minta. Bi husnul khatimah. Minta. Dah tahu dah Tuhan tu kekal. Minta. Minta lagi. Hari ni minta tak dapat, esok minta. Tuhan suruh minta. Itu je bawa balik. Sebab apa nak kena minta? Sebab kita tak kekal. Kita minta pada yang kekal. Jadilah insya-Allah ada apa, kalau ada lagi kita sambung pula sifat yang seterusnya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Kita tengok pula Tuhan tu bersalahan yang bagi segala yang baharu. Jadi hak ini macam mana nak buat? Jadi kalaulah kita ada lintasan kata kita ni kekal, ataupun rumah kita kekal, kedudukan kita kekal, itulah ditolakkan dengan bakor, dengan sifat bakor. Tolak cepat-cepat. Tak, yang kekal Allah Ta'ala. Maka ada ni salbiah ni, nak menanggalkan perkara-perkara yang tak layak di Tuhan yang kita lintaskan dalam hati kita. Jadi itu nama dia salbiah. Tanggalkan. Dunia ni sementara. Hidup kita ni sementara. Hidup kat sinilah. Tak ada kekal mana. Mudah-mudahan. Jadilah insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa, saya sambung lagi lah. Yang tak ada apa masalah. Saya nak, kalau ni tak boleh nak cakap macam mana kan. Jadi apa, tuan-tuan kena peka lah dalam bab pengajian ni kan. Kita kena, ada tak ada, kena standby, bersedia. Ada pergi, tak boleh kan. Tu nak buat macam mana kan. Saya pun ingat tak boleh merentah daerah teman-teman kata boleh, pergi berjalan lah. Kalau tak boleh, tak boleh. Jadi insya-Allah, jadi kita ada lagi berapa sifat salbiah. Kita dah bahas qidam, kita dah bahas baqa, kita ada lagi 3 lagi sifat salbiah. Kemudian bila 5 sifat salbiah ni adalah 5 lintasan-lintasan hati kita yang kita boleh dah buang dah. Bila dah buang tu akan dapat tadi yang saya cakap tadi ya. Kita akan dapat Tuhan beri, ataupun dapat lagi terbaik. Itu masing-masing lah. Masing-masing dapat yang terbaik. Tu cara nak dapat tu banyak muhasabah. Beri masa sikit fikir benda ni. Fikir, nanti Allah Ta'ala bukakan insya-Allah. Jadilah minta maaf ada silap, ada salah, saya minta ampun dan maaf. Kalau ada silap dan salah, tegurlah saya. Kalau kita boleh betulkan balik. Kadang-kadang kita bukan tahu, cakap ucapan kita pun tak terfikir benda-benda macam tu kan. Dia keluar. Dia keluar, tak ada dapat, tak ada kita ni kan. Jadi kadang-kadang silap, saya minta ampun dan maaf lah. Nanti kita betulkan. Kalau silap, tegur, betulkan kan mana salah ni. Tu cara betul dia, betul yang tak mana. Jadi kita dapat pelajaran kan. Seronok gitu. Jadi wallah subhanahu wa ta'ala a'lam biha ma aqulu lakum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Rabbana alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri